Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Suraya binti Muhammad Zain Arifin dari kelas AP10. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang pengaruh negatif media sosial. Kegunaan teknologi yang canggih telah membawa pengaruh yang besar kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, internet adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, terutamanya di kalangan anak muda yang sering menggunakan rangkaian media sosial. Media sosial dapat memberikan banyak manfaat, namun begitu, ia juga boleh memberikan impak yang negatif kepada pengguna. Oleh itu, kami akan membincangkan dengan mendalam tentang isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh anak muda dalam penyalahgunaan media sosial. Saya menjemput saudari Aina untuk menerangkan tentang konsep dan isu-isu media sosial. Baik, terima kasih Yasmin Turaya. Seterusnya saya, Nur Syahidatul Aina binti Muhammad Arisan akan membentangkan tentang analisa serta perbincangan yang berkaitan dengan topik ini. Tetapi sebelum itu saya akan menerangkan tentang konsep media sosial di mana apa yang perlu kita faham tentang media sosial ini. Jadi media sosial adalah salah satu platform dalam talian untuk berkongsi maklumat, mengambil bahagian serta mencipta kandungannya melalui rangkaian sosial. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza, kegunaan teknologi juga berkembang secara pesat. Impak daripada penggunaan teknologi moden seperti media sosial di mana ia juga digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur. Seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang definisi media sosial di mana berdasarkan Kamus Dewan 2005 edisi keempat, media merujuk kepada alat atau perantaraan bagi komunikasi atau perhubungan, manakala sosial pula merujuk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Justifikasinya, media sosial hanya membawa maksud alat sosial dalam komunikasi, dan jika dilihat dari definisi ini, media sosial juga terbukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang majmuk. Namun begitu, penggunaan media sosial yang tidak terhad juga mungkin dapat memberi kesan negatif terhadap penggunanya, khususnya dalam kalangan generasi muda pada masa kini. Selain itu juga, statistik penggunaan media sosial juga telah direkodkan, iaitu terdapat jumlah populasi masyarakat Malaysia iaitu sebanyak 32.57 juta pada 21 Januari 2021, di mana sebanyak 27.43 juta pengguna internet Malaysia yang mempunyai 28 juta pengguna aktif dalam media sosial yang bersamaan dengan 86% daripada jumlah populasi masyarakat di Malaysia ini. Baik, seterusnya terdapat juga pelbagai isu-isu semasa yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, khususnya dalam kalangan remaja serta anak muda pada masa kini, iaitu dalam isu yang pertama, saya akan membahas tentang isu penggunaan media sosial sebagai media membunuh, di mana satu kejadian kes benar telah berlaku di Batu Kawah, Kuching, Sarawak pada 13 Mei 2019, di mana seorang remaja berusia 16 tahun dipercayai membunuh diri dengan terjun dari tingkat 3 di sebuah bangunan rumah kedai yang berhampiran. Berdasarkan laporan, mangsa telah membuat satu undian menerusi laman Instagramnya yang memuat naik status "Really important, help me to choose DOL" yang membawa maksud bahawa D ialah die iaitu mati, manakala L ialah live iaitu hidup. Keputusan statusnya itu menunjukkan bahawa sebanyak 69% rakan Instagramnya telah memilih D. Jika kita menilai dari isu berkenaan, media sosial dapat dilabelkan sebagai satu medium yang untuk membunuh, di mana kejadian gadis remaja yang meragut nyawa sendiri akibat undian maut itu telah membuktikan bahawa betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental, khususnya dalam kalangan remaja dan anak muda pada masa kini. Baik, selain daripada itu, terdapat juga isu tentang buli cyber yang membawa maut dalam penggunaan media sosial, khususnya kerap berlaku dalam kalangan remaja serta anak muda pada masa kini. Sebagai contoh, satu kes benar yang berlaku di Bukit Mertajam pada 21 Mei 2020 yang mengisahkan tentang seorang wanita berbangsa India berusia 20 tahun yang menjadi mangsa buli cyber telah pun dipercayai membunuh diri dengan menggantungkan dirinya dengan dupata iaitu selendang di lehernya di dalam bilik selepas satu video dari aplikasi TikTok beliau menjadi bahan cemuhan oleh netizen apabila wanita tersebut didapati telah bertunang dengan seorang lelaki berbangsa Bangladesh selama 3 tahun.
Jika dilihat dari isu berkenaan, perkara utama yang menjadi punca adalah disebabkan oleh budaya bully cyber dalam penggunaan media sosial, terutamanya dalam golongan generasi muda pada masa kini. Jadi sekian sahaja daripada saya, dan untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada saudara Syed Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syed Zulkifli bin Syed Muhammad Fuad. Jadi hari ini saya akan membincangkan cabaran penyalahgunaan media sosial. Yang pertama adalah kesahihan informasi yang dikongsikan di laman sosial. Kebiasaannya para remaja ini sering menyebarkan informasi yang salah dan akhirnya menjadi viral. Oleh itu, komunikasi dan multimedia telah menciptakan laman web sebenarnya diumayan untuk membanteras penyebaran berita dan maklumat yang palsu di media sosial. Yang kedua adalah pembulian cyber yang semakin berleluasa. Kes pembulian cyber yang berlaku di dalam negara Malaysia tidaklah setinggi negara-negara yang lain, akan tetapi on the lookout for the Cyberbullying yang diterbitkan oleh Akhbar The Star Online menyatakan statistik yang dikeluarkan oleh Cyber Security Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan kadar yang agak tinggi. Yang paling dikhawatiri adalah kebanyakannya berlaku di dalam kalangan pelajar sekolah. Yang paling membimbangkannya adalah akibatnya yang boleh menyebabkan mangsa di kalangan remaja menjadi sangat tertekan dan akhirnya percubaan mereka untuk membunuh diri. Yang ketiga adalah perubahan dalam gaya hidup. Perubahan gaya hidup para remaja yang sangat ketara kerana terikut-ikut gaya hidup budaya barat yang secara langsung memberikan kesan sangat kuat kepada mereka dalam cara mereka berfikir dan berinteraksi antara satu sama lain. Mereka terikut dengan cara orang barat bergaul bebas dan melakukan pergerakan kasar tanpa batas. Hal ini sangatlah ditakuti kerana ianya akan memberikan kesan kepada generasi yang akan datang. Yang keempat adalah salah laku dalam kalangan remaja. Aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram dan Twitter merupakan cabaran yang sangat besar untuk dihadapi oleh ibu bapa untuk memantau anak-anak mereka pada zaman sekarang. Salah tingkah laku yang dilakukan oleh mereka seperti ketidakhadiran sekolah, bangun lambat dan tidak dapat memberikan perhatian penuh di dalam kelas merupakan perkara yang biasa bagi mereka. Oleh itu, ibu bapa, pentadbiran sekolah, pegawai kerajaan dan orang awam haruslah meningkatkan cara untuk menangani isu anak muda dan memantau aktiviti mereka pada waktu sekolah ataupun selepas sekolah. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda dalam penggunaan media sosial. Yang pertama ialah kurangnya didikan dari segi keibubapaan. Di era modernisasi ini, ibu bapa perlu melibatkan diri mereka secara langsung kerana remaja perlu diawasi ketika melalui internet. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa memberi arahan, memberi bimbingan, memberi garis panduan dan sentiasa mengawasi anak-anak mereka tentang penggunaan internet. Dini hari, akses untuk rangkaian internet semakin meningkat dan mudah dengan adanya pelbagai kemudahan. Gaya ibu bapa jenis tidak ambil peduli ataupun jenis membiarkan atau memandang remeh biasanya kurang mengawal had dan batasan untuk melayari internet di kalangan anak-anak mereka. Contohnya, mereka menyangka anak-anak mereka melayari internet untuk pembelajaran padahal sebaliknya. Seterusnya, faktor kedua ialah sikap ingin mencuba dalam diri seorang anak muda amat tinggi. Dunia teknologi sekarang mampu mencari maklumat apa sahaja tanpa batas dengan hanya satu klik. Dengan itu, mereka mampu menyalari internet dengan mudah dan pantas sekali di setiap masa. Oleh itu, ada kalanya remaja suka menyalari internet yang tidak sihat serta boleh memudaratkan mereka sendiri akibat terpengaruh oleh paparan skrin dan iklan-iklan yang berada di aplikasi dan sebagainya. Yang ketiga ialah tekanan realiti hidup turut menjadi salah satu faktor penyalahgunaan media sosial. Sebagai seorang pelajar ataupun remaja, contohnya di universiti, tidak dinafikan iaitu tekanan belajar yang berterusan di mana mereka perlu menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa ditetapkan, menyebabkan ada kalanya waktu terluang mereka menjadikan alat media sosial tempat untuk meredakan tekanan dan melepaskan stres. Dalam tidak sedar, mereka melayari laman sosial seperti Facebook, TikTok dan Instagram dan sebagainya secara tidak sengaja terpesong dari matlamat asal mereka yang di mana untuk melepaskan tekanan berubah kepada perkara yang negatif. Faktor yang terakhir ialah sosial media menjadi pusat sosial interaktif di seluruh dunia, tempat di mana kita selalu berinteraksi dan berhubung antara satu sama lain tidak kira dekat atau jauh melalui pelbagai platform aplikasi. Turut menyebabkan perkongsian informasi data peribadi tanpa sebarang kawalan dan tapisan. Selain itu, fakta bahawa pembuat gadget peranti dan aplikasi sentiasa mereka dan mencipta sesuatu yang menarik minat pembelinya, terutama remaja untuk menggunakannya. Oleh itu, kita hendaklah kawal diri dan berhemah dalam menggunakan sosial media. Saya akan menyerahkan kepada penyampai yang seterusnya. Terima kasih Alif.
Saya Mujahid Zahin bin Lokman akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan tentang impak negatif media sosial dalam kalangan anak muda. Penggunaan media sosial tanpa sekatan maupun kawalan boleh mendatangkan kesan buruk dan impak negatif yang boleh dilihat daripada pelbagai faktor. Yang pertama, dari segi akademik. Hal ini kerana boleh dikatakan semua anak muda kini mempunyai telefon bimbit sendiri yang memudahkan mereka untuk mengakses media sosial hingga boleh menyebabkan ketagihan. Ketagihan anak muda dalam penggunaan media sosial boleh menyebabkan mereka merasa pembelajaran tidak lagi menarik dan bosan sehingga ada yang sanggup ponteng daripada aktiviti pembelajaran semata-mata untuk melayari media sosial. Hal ini secara langsung boleh menyebabkan kemerosotan prestasi mereka dan ketinggalan dalam pembelajaran. Seterusnya, dari segi kesihatan fizikal dan mental, hal ini boleh dilihat apabila terdapat segelintir anak muda kini sanggup untuk berjaga daripada mendapatkan tidur yang secukupnya. Penggunaan media sosial dengan masa yang lama boleh mengakibatkan kesihatan mental mereka boleh terjejas, seperti boleh mendatangkan kemurungan. Kemurungan boleh memberi impak kepada seseorang individu seperti selalu merasa sedih, rendah diri, tidak bermaya, cepat berputus asa dan sering menyalahkan diri. Pada waktu yang sama, penggunaan media sosial secara berlebihan juga mendatangkan kesan buruk kepada tahap kesihatan fizikal. Hal ini kerana anak muda lebih cenderung untuk tidak melakukan aktiviti sihat di luar seperti beriadah. Secara tidak sedar, hal ini boleh mengakibatkan pertambahan berat badan atau obesiti. Seperti yang kita ketahui, obesiti boleh menyebabkan pelbagai penyakit kronik serta mampu membawa maut. Selain itu, impak negatif media sosial juga boleh dilihat dari segi hubungan silaturahim. Hal ini boleh dilihat apabila berlakunya perselisihan faham antara keluarga maupun sahabat handai, ianya ditayangkan di dalam media sosial dan media sosial juga dijadikan platform untuk menyebarkan fitnah dan memalukan seseorang individu. Hal ini boleh mengakibatkan ketegangan antara kedua belah pihak serta mengeruhkan lagi keadaan yang tiada jalan penyelesaian yang akhirnya menyebabkan ikatan hubungan itu akan menjadi renggang dan bermasam muka antara satu sama lain. Akhir sekali, media sosial juga boleh mendatangkan impak negatif dari segi fashion. Hal ini terjadi kerana hiburan di media sosial boleh menyebabkan perubahan penampilan seseorang itu. Ia dapat dilihat dari aspek pemakaian, cara pergaulan, berhibur dan berkomunikasi dalam kalangan anak muda. Anak muda kini lebih suka untuk mencuba perkara yang baru untuk mencuri perhatian masyarakat seperti mengikut fashion pemakaian yang tidak sopan dan menjolok mata. Hal ini kerana anak muda mudah terikut dengan gaya fashion pemakaian artis yang mereka gemari dan menjadi trend di laman media sosial. Kesimpulannya, ini jelas menunjukkan penggunaan media sosial tanpa batasan dan kawalan boleh mendatangkan pelbagai impak negatif terhadap anak muda yang boleh mengakibatkan kesan buruk di hari kelak. Seterusnya, saya akan menyerahkan kembali pembentangan ini kepada Yasmi. Terima kasih Mujahid. Saya akan menerangkan tentang kaedah untuk mengatasi ketagihan media sosial. Ketagihan ini dapat dielak dengan dorongan pelbagai pihak. Pertama adalah peranan individu. Anak muda haruslah mengambil langkah untuk memperbaiki diri dengan menjadualkan penggunaan media sosial mengikut masa yang munasabah. Ketagihan yang serius tidak dapat dicegah sepenuhnya dan secara mengejut. Oleh itu, anak muda boleh memberikan sedikit ruang untuk penggunaan media sosial setiap hari. Dengan ini, tempoh waktu untuk menggunakan telefon bimbit dapat dikawal dan masalah ketagihan ini dapat diatasi secara perlahan-lahan. Yang kedua adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah memantau dan memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka menggunakan media sosial dengan lebih baik dan berfaedah. Ibu bapa haruslah menasihat dan menerangkan perkara ini dengan baik dan lembut supaya tidak berlaku pertelingkahan antara keluarga. Seterusnya adalah peranan kerajaan. Pihak kerajaan harus menghapus sebarang gejala negatif yang berlaku di rangkaian media sosial. Contohnya, pihak polis boleh menahan individu yang menyebarkan perkara-perkara palsu dengan menguatkuasakan undang-undang. Dengan ini, pengguna media sosial akan berhati-hati ketika memuatnai komen atau bahan yang menyalahi undang-undang.
Itu sahaja daripada saya. Saya menjemput saudara Syed Zulkifli untuk memberikan kesimpulan tentang topik kami. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Pengguna sewajarnya bertanggungjawab untuk menggunakan media sosial dan berhenti menyebabkan sesuatu isu atau situasi yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Kerajaan telah pun mengambil pendekatan proaktif dengan meluluskan undang-undang khas untuk mengawal selia serta peranan pihak berkuasa dalam memantau setiap aktiviti di platform media sosial. Tambahan juga, para pengguna haruslah mempunyai pemikiran yang matang bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Inilah akhir kata daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.